Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita, pelajaran pendidikan Islam. Tajuknya Tuhanku Al-Ahad As-Samad. Baik. Okey, jom baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semua orang dah baca doa? Okey, jom kita sama-sama sebelum kita mulakan pelajaran kita nyanyi dulu nak. Okey, nyanyi sifat Allah. Sifat Allah ada berapa? Sifat 20. Okey, jom sama-sama. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyan sama' basar kalamun qadiran muridan sami'an hayyan Allahu basiran mutakalliman. Itu adalah sifat-sifat Allah yang terkandung dalam sifat 20. Okey, jom kita start. Tuhanku Al-Ahad As-Samad. Apa maksud? Maksud Al-Ahad ialah Al-Ahad bererti Allah Maha Esa. Tunggal, satu, hanya satu-satunya. Dan tiada yang berhak disembah melainkannya. Allah satu yang kita wajib sembah. Tak boleh kita sembah benda lain. Hanya Allah Ta'ala. Okay, kita tengok dalil naqli. Dalil naqli ni dalil daripada kita ambil daripada Al-Quran. Okey, pernah tengok kan surah apa tu? Surah Al-Ikhlas ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ni dalil. Dalil ni kuat ni. Okey, seterusnya kita tengok dalil aqli yang kita boleh tahu tentang Allah bersifat Al-Ahad. Kita melihat aturan alam yang diuruskan dengan sistematik. Cakrawala semua kan. Hal ini membuktikan hanya Allah Tuhan yang mentadbir alam ini. Jika Tuhan lebih daripada satu, akan berlaku huru-hara di alam ini. Okey, kita tengok. Ni. Ini contoh yang kita boleh ambil. Apa yang berlaku dekat atas langit cakrawala. Banyak planet-planet. Planet-planet tu bergerak mengikut jalan mereka masing-masing. Kalau sekiranya planet yang macam piring ni kan, pergi jalan yang dekat dengan matahari tu, dia akan kacau. Iaitu nanti bumi akan berpecah. Dia akan menyebabkan dunia kita akan hancur sebab dia akan berlaga antara satu sama lain. Inilah sebenarnya dalil yang mengatakan bahawa Allah tu atur elok dah, dia jalan ikut aturan dia, ikut jalan dia. Dia tidak ikut, maknanya dia tak masuk ke jalan yang lain. Okey. Yang kedua, maksud As-Samad. Apa dia As-Samad? As-Samad bererti Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat. Apa sahaja yang kita hajat, semua kita mohon kepada Allah yang bersifat As-Samad. Sebab dia yang melindungi kita. Macam keadaan sekarang, kita sentiasa memohon perlindungan dari Allah Ta'ala daripada kes yang berlaku sekarang, COVID dan sebagainya. Jadi kat siapa kita nak minta? Hanya minta kepada Allah. Dia yang jaga kita. Okey, dalil naqli yang disebut tentang Allah As-Samad ni, masih lagi surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allahu Samad. Maksudnya, Allah ialah tempat bergantung. Kita bergantung, kita memohon kepada dia sahaja, bukan kepada manusia.
Okey, dalil akli yang disebutkan mengenai Allah bersifat as-samad ini ialah Allah menciptakan seluruh alam, Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluknya, maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung. Contoh yang Ustazah boleh bagi, kita tengok. Okey, ni tengok gambar ni. Okey. Kita tengok ada langit kan? Ada tangga tak? Tak ada, betul? Tengok ada awan. Awan tu bergerak, ada tali ke pegang? Tak ada. Tapi dia bergerak elok aja. Kalau kita fikir secara logik akal, macam mana awan ni bergerak sedangkan tak ada apa yang mengikat dia dengan langit, betul? Tapi itulah yang menunjukkan bahawa kekuasaan Allah itu yang bersifat as-samad, dia melindungi. Dia lindungi kita daripada awan-awan tu jatuh atas makhluk di muka bumi. Kat dalam kita tengok, okey, hijau, masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dalam ni banyak haiwan, banyak ternakan, ada manusia semua. Mereka itu dipelihara oleh Allah yang bersifat as-samad. Allah, dia yang melindungi kita. Setiap haiwan, manusia yang ada di dalam muka bumi ini ada rezeki mereka masing-masing. Tak ada lagi yang haiwan mati kelbuluran disebabkan tak ada air langsung atas muka bumi. Ada. Allah lakukan sesuatu tu mesti bersebab. Dia yang melindungi kita. Okey. Apa yang tindakan yang membuktikan keimanan kita, tindakan kita, apa yang kita kena buat? Kita nak bukti bahawa kita beriman dengan Allah Al-Ahad dengan As-Samad ni. Pertama sekali, kita mesti tidak mensyirikkan Allah dengan yang lain. Dengan maksudnya, percaya tiada Tuhan selain Allah yang maha berkuasa. Hanya Allah saja, nak minta apa semua dengan Allah. Bukan pada makhluk. Walaupun kalau kita tak ada duit, mak minta duit sikit nak beli coklat. Betul. Tapi sebenarnya duit yang pada mak kamu tu, pada ayah kamu tu adalah rezeki yang Allah berikan. Okey. Seterusnya, sentiasa beribadah. Itulah kita membuktikan bahawa kita beriman dengan Allah yang bersifat Al-Ahad dan As-Samad. Sentiasa beribadah. Contoh ibadah yang kita lakukan, solat, bersedekah, menuntut ilmu, kita berpuasa, membantu ibu dan ayah kat rumah, rakan-rakan, kawan-kawan sebelah rumah dan banyak lagi ibadah yang kita boleh buat. Menuntut ilmu, baca Quran, semua tu adalah ibadah. Bila kita niatkan apa yang kita buat kerana Allah, ia menjadi ibadah kepada kita. Okey, apa lagi? Kita mestilah memohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa. Rajin berdoa. Kalau sedih, doa pada Allah. Tak dapat mainan tu, doa pada Allah. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Tambah kamu ni anak-anak kecil lagi, tak ada dosa, banyaklah berdoa untuk Allah selamatkan kita, dapat rezeki apa semua, doa. Okey, seterusnya buat apa? Melakukan solat hajat dan lain-lain. Orang dewasa dia pandailah buat solat hajat. Okey, seterusnya menjadi Muslim yang taat kepada perintah Allah dengan melakukan segala suruhan Allah tanpa gagal. Maksudnya kita buat baik sesama manusia. Janganlah mencuri, janganlah mengumpat sama kita kan. Kita kena jaga tu. Lepas tu kita solat, kita puasa, tengok orang sebelah rumah, orang jauh tu, kesiannya, orang miskin, beri sedekah. Sebab apa? Sebab Allah suka orang yang memberi. Jadi kita taat dengan perintah Allah. Dan banyak lagi yang kita boleh untuk buat contoh. Okey. Yang terakhir sekali tugasan. Yang ni seronok sikit. Ustazah hari ni. Ustazah nak bagi peluang pada semua anak-anak ni buat sesuatu. Saya nak tengok hasil dia.
Pertama sekali apa yang Ustazah nak? Murid diminta mencipta buku skrip mengenai tajuk pelajaran yang dipelajari hari ini. Apa dia? Allah, Al-Ahad dan As-Samad. Itu tajuk dia. Buku skrip daripada bahan apa yang kita nak guna. Daripada kertas yang telah diguna semula. Maknanya recycle lah. Tengok buku lama-lama kat rumah tu mesti banyak punya kan. Kita boleh guna buku-buku tu. Tak perlulah kamu pergi minta ayah tolonglah beli kedai buku skrip kat kedai RM2. Tak payah. Ustazah nak buku yang sedia ada sahaja. Kita berjimat. Okay? Contoh buku-buku lama kamu, majalah, kalau kamu nak hias-hias, terpulang kepada kamu. Mengikut kreativiti kamu. Okay. Hasil kreativiti diambil kira cantik. Ustazah mesti nak tengok. Tulisan yang cantik, mestilah Ustazah nak tengok. Semua itu adalah dinilai. Okay, muka hadapan buku skrip mesti dilengkapkan dengan, mesti ada nama. Nanti Ustazah tak tahu siapa yang hantar sebab kita tak jumpa kan. Yang kedua tahun, kamu tahun 2. Tajuk apa? Tajuk saya dah sebut dah di atas. Okey, tu dah ada nombor 5 tu dah sebut dah. Tajuk buku skrip Allah bersifat Al-Ahad dan As-Samad. Okey. Ustazah nak pilih 3 orang daripada kamu. Kamu kan ramai mana pun. 15 orang je. Ustazah nak pilih 3 orang pemenang. Ustazah nak bagi hadiah istimewa. Nak tahu hadiah istimewa? Tunggu 3 orang pemenang tu. Ustazah akan cari. Jadi maknanya bila hantar tugasan nanti Ustazah akan ambil, Ustazah akan pilih 3 orang daripada semua 15 orang tu nak bagi hadiah istimewa. Dah lama tak bagi hadiah kat kamu ni. Okey, kamu nak tahu buku skrip tu macam mana? Kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu muka surat 66. Ustazah rasa itu sahaja untuk kali ini. Ustazah harap kamu semua faham. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.